الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan buka satu kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, iaitu Al-Ubudiyah, ataupun tajuk Melayu dia Hakikat Perhambaan Diri pada Allah. Kitab ini sangat bagus. Saya dah order kitab ni. Malam ni saya ada satu je lah. Siapa-siapa nak lepas ni boleh, InsyaAllah kita boleh bincang. Kitab ni boleh dikatakan sangat jelas berkenaan dengan pengabdian kepada Allah Ta'ala, dan dia menyentuh berbagai aspek dan berbagai prinsip. Yang pertama sekali, dia terangkan berkenaan dengan ubudiyah, iaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada 4 perbahasan. Perbahasan yang pertama, wajibnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wajibnya menyuruh ke arah kebaikan ataupun memerintahkan dalam segala hal yang baik. Perbahasan yang kedua, iaitu perbezaan tingkatan keimanan seseorang. Dan perbahasan yang ketiga, perbezaan antara pencipta dan juga makhluk. Banyak menyentuh ayat-ayat mutasyabihat. Dan yang keempat, dasar-dasar kepada agama ini. Terjemahan Melayu dia lebih kurang dalam 200 muka surat, dan terjemahan Arab dia lebih kurang dalam 160, bahasa Arab dia lebih kurang dalam 160 muka surat. Cuma kitab ni sebenarnya, kalau kita tengok, hasil daripada pertanyaan seseorang kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah seorang yang alim. Yang alim dan juga disebut sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah, dan menghapus segala bid'ah. Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiyah
Itu nama dia. Jadi dia pernah ditanya oleh seseorang berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ayat dalam suratul Baqarah ayat 22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang tanya dia, ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kemudian orang tanya dia apa dia maksudkan dengan ibadah. Apakah cabang kepada ibadah? Apakah seluruh perkara agama termasuk dalam cakupan ibadah ataupun tidak? Apa yang dimaksudkan sebagai perhambaan hakiki kepada Allah? Apakah perhambaan itu merupakan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat? Atau di atas kedudukan yang lebih tinggi lagi selain daripada perhambaan? Beri kami penjelasan berkenaan dengan masalah ini. Beri kami penjelasan berkenaan dengan masalah ini. Lalu dia pun tulislah jawapan. Kitab hadapan saya ni dah disyarahkan dan ditahqiq oleh Albani, Syekh Abdul Hamid, ulama daripada Saudi, seorang muhaddis yang cukup terkenal. Dan kalau kita tengok di sini, kita tak perlu bimbang dengan kitab ini, kerana kalau kita tengok kelebihan kitab ini ditahqiq. Ditahqiqnya makna disemak dari sudut pendalilan dia oleh ulama di abad ini, iaitu Syekh Ali Hassan Abdul Hamid, salah seorang daripada anak murid kepada muhaddis yang hebat, iaitu Syekh Albani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Baik. Jadi dia pun jawablah soalan yang ditanyakan beberapa benda tu. Jadilah sebuah kitab yang agak nipis tetapi dihuraikan kembali oleh para ulama menjadi tebal. Begitu juga kalau kita mengaji akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah ni saya mengajar pagi tadi di Masjid Jawi Sungai Adang. Begitu juga ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga. Itu juga termasuk dalam orang tanya dia, apakah yang kamu sebut mengenai dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ini? Cuba terangkan kepada kami. Cuba terang kepada kami. Lalu akidah wasitiyah ni ditulis oleh Ibn Taymiyah, bukan dinamakan dengan akidah wasitiyah. Wasit itu adalah salah satu daripada tempat syekh yang bertanya kepada dia tu. Syekh masa tu dia tak faham lagi apa yang disebut oleh Syekhul Islam. Dia cuma bertanya pada musim haji katanya. Syekhul Islam pun tulis lebih kurang ada 20 lai saja. 20 lai. Tapi ulama duk mari hurai ni sampai 2 jilid sampai 3 jilid. Syekh Utsaimin duduk syarah jadi banyak syarahan. Itu orang panggil ulama yang begitu alim. Dia bagi isi dia, dia bagi buah dia tu kemudian dihurai isinya oleh para alim ulama. Begitu juga dengan kitab yang ada di hadapan kita ini. Kitab yang ada di hadapan kita ini. Kalau kitab Ibn Qayyim berkenaan dengan perhambaan diri pada Allah, kita boleh tengok kitab menghuraikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Juga dekat-dekat samalah, tapi khusus kitab ini ni agak penting. Yang pertama sekali supaya seseorang itu tahu hakikat kehambaan sebenar dia kepada siapa. Kadang-kadang kita duduk semayang, kita duduk puasa, kita duduk buat apa saja amal ibadah ni, kita tidak tahu hakikat sebenar kita dengan siapa kita bercakap. Orang yang solat, dia tahu dengan siapa dia bersolat, dengan siapa dia di hadapan dia. Dan dia akan solat dengan penuh rasa gembira, sebab yang di depan dia tu yang dia sembah tu adalah orang yang beri dia rezeki, beri dia nyawa, beri dia segala kelengkapan hidup, Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bagaimana kita nak menghambakan diri kepada Allah dalam keadaan kita tak nampak Allah Ta'ala, dalam keadaan kita tidak nampak Allah Ta'ala. Jadi itu kita punya perbincangan, dan kita mulakan pada malam ini sebagai muqaddimah dia. Baik, bila orang tanya soalan-soalan tadi, Syekhul Islam pun jawab. Kita baca dia punya matan dia dulu. Al-ibadah huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wa a'mali al-batinah wa zahirah. Maksud dia, ibadah adalah satu nama yang mencangkup segala sesuatu yang dicintai dan diredai oleh Allah, berupa perkataan, perbuatan, baik daripada sudut batiniyah, dalaman, ataupun lahiriyah, zahir. Baik. Yang pertama, kita bahas pertanyaan yang ditanyakan oleh Syekhul Islam, oleh seorang itu kepada Syekhul Islam, berkenaan dengan suratul Baqarah ayat 22. Kalau kita tengok ayat ni, suratul Baqarah ayat 22 ni adalah tajuk kepada suratul Baqarah. Minta maaf, ayat 21. Ayat 21. Bukan ayat 22, ayat 21. Tajuk besar kepada suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah ni, kalau kita tengok, dia ada 3 tajuk. Dia ada 3 tajuk besar. Dan ayat 21 ni permulaan kepada tajuk yang pertama adalah suratul Baqarah. Tajuk yang pertama adalah suratul Baqarah, iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada semua manusia berkenaan dengan tauhid yang sebenar dan berkenaan dengan pengabdian yang sebenar kepada Allah Taala itu macam mana. Itu tajuk yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh rujuk kuliah saya sebelum-sebelum ni, ada dah saya sebut berkenaan dengan tajuk di dalam suratul Baqarah. Kita telah huraikan ada berapa tajuk semua sekali, jadi saya tak mengulang lah benda tu. Kalau saya ulang, tuan-tuan tak tengok dah kuliah lepas tu. Oh gitu. Ada telefon ada seorang satu, buka YouTube, tengoklah tafsir suratul Baqarah yang saya telah sebut tajuknya. Ada 3 tajuk. Dan apa tajuknya? Dan saya sebut pada malam ni, tajuk yang pertama adalah suratul Baqarah, bermula pada ayat 21. Telefon ada, tengok YouTube, baik kita tengok benda-benda yang berfaedah. Ni tengok cerita Hindustan lama-lama dalam TV, tak main dah dalam YouTube duk tengok. Lenggor duk tengok meneleh Helio. Berapa puluh kali tengok tak tahu lah. Kalau cerita Piramli tu berpuluh kali tengok. Oi, boleh. Kalau ustaz ni salah mengajar sikit je benda hak sama, ustaz minggu lepas sebut dah, dia kata boring ya. Dia kata minggu lepas sebut dah boring. Namun tengok cerita Piramli 4-50 kali tu tak boring, duk suka situ. Nak mati esok lusa tak sedar diri lagi. Bukan orang sini, orang tempat lain. Baik. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ayat ni kita kena faham. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, wahai manusia semua sekali. Sekarang ni Allah Ta'ala tak bercakap dengan orang beriman, Allah Ta'ala tak bercakap dengan orang kafir, tapi semua sekali tak kira beriman atau kafir. Kerana dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala akan sebut, innal ladhina amanu, ataupun ya ayyuhal ladhina amanu, ya ayyuhal ladhina kafaru, ataupun kul ya ayyuhal kafirun. Beriman, kafir.
Kita tak pernah jumpa lah Quran, ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang Islam. Tak pernah jumpa. Dua sahaja, iman dan kufur. Kadang-kadang Allah Ta'ala celah dengan munafik, tapi Allah Ta'ala tak suruh orang munafik. Allah Ta'ala tak suruh orang munafik, cuma Allah Ta'ala cerita bagaimana keadaan munafik itu. Allah Ta'ala telah sebut bahawa innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang munafik itu pembohong. Munafik itu sebenarnya dia terkandung, dia termasuk dalam kafir, dia termasuk dalam kafir. Innal Allah jami'ul kafirin wal munafiqin, sesungguhnya Allah Ta'ala akan kumpul sekali orang kafir, orang munafik fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Maknanya sebenarnya manusia ni dua, beriman dan juga kufur. Baik, kalau fasik selagi mana akidah dia ada, dia masih lagi beriman. Fasik ni makna orang yang buat jahat selain daripada syirik pada Allah Ta'ala. Kalau syirik, dia panggil musyrikin. Musyrikin memang dikenakan azab neraka yang kekal selama-lamanya. Tapi fasik ni orang yang banyak buat dosa besar, yang tidak meninggalkan dosa yang besar secara berterusan, maka dia disebut sebagai fasik. Beriman ataupun tidak? Beriman lagi selagi mana dosa itu tidak melibatkan syirik. Jikalau dosa itu melibatkan syirik, dia telah dipanggil sebagai musyrikin, dan musyrikin masuk dalam list mereka yang kufur pada Allah. Ini benda yang kita kena tahulah, sebab ni masalah akidah. Allah Ta'ala kata, ya ayuhan nas, wahai semua manusia, maka tak kira lah Muslim ke dia, kafir pun dia, fasik pun dia, semua sekali. Apa yang Allah Ta'ala sebut. Tapi kita pun tahu orang kafir ni tak ramai yang boleh baca Quran. Tapi kenapa Tuhan sebut wahai manusia? Lalu macam mana dia nak tahu? Kalau Allah Ta'ala sebut ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak sebut, kita nak sebut pada orang kafir? Ayat ni untuk dia juga ni. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum. Semua tu ayat untuk semua manusia. Lalu kebanyakan orang kafir tak pandai baca Quran, sikit saja yang boleh baca Quran. Nampak ni? Jadi macam mana kita nak sampai ke Al-Quran kepada dia? Ini tugas kita. Tugas kita lah menyampaikan risalah dakwah ini kepada dia. Maka kalau ayat ya ayuhan nas, wahai manusia, kita kena ambil pedoman, kita panggil. Kena ambil perhatian bahawa ayat ini wajib kita sampaikan juga kepada orang bukan Islam. Kalau kita tak mampu, macam mana Ustaz kalau tak mampu? Tak mampu tu lain cerita lah. Kita tak mampu nak beritahu. Tetapi apabila kita mampu untuk beritahu, kita kena sampaikan dakwah. Dan kena ada iltizam dalam hati kita untuk menyampaikan dakwah. Bukan saja ustaz, bukan saja tok guru, tapi semua orang. Baik. Berdosa besar kalau orang tu tahu, dia simpan saja kalamullah, perkataan Allah Ta'ala, ayat-ayat yang berbentuk ya ayuhan nas, dia tidak sampaikan kepada orang. Apa yang Allah Ta'ala sebut wahai manusia? U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kamu sahaja. Ini amat penting. Sembah Allah sahaja. Tidak ada yang lain. Puja, ibadah, pengagungan, sembahan Allah sahaja. Baik. Kenapa kena sembah dan buat ibadah kepada dia saja, Allah? Itu soalan. Kenapa kena buat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maksud budu ni menghambakan diri. Bukan saja ibadah, tapi kena terima Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba.
Kita ni tak nampak sangat kalau sebut hamba-hamba ni, mungkin kita tak nampak. Kita tak nampak orang panggil konsep hamba tu macam mana, sebab kita tak ada hamba ni. Cuma kita takrif hamba ni iaitu seorang yang tidak merdeka. Kalau kita ada seorang hamba macam hamba zaman dulu, dia tidak merdeka, dia tertakluk kepada tuan dia. Tuan dia boleh jual dia, tuan dia boleh beli dia, macam cerita Piramli tu. Hak jual orang tu. Oh, dia kata jual orang lebih untung pada jual unta. Tu sistem hamba. Dia jual. Bila orang beli, tuan yang baru, dia kena taat pada tuan dia. Dan dia tak boleh buat benda-benda yang selagi mana tuan dia tak suruh, dan dia kena buat benda yang tuan dia suruh saja. Hidup dia tak bebas. Kerana dia hamba. Islam menolak, Islam membenarkan ada hamba. Tetapi Islam menawarkan pahala yang besar kepada orang yang membebas ataupun memerdekakan hamba. Kerana seseorang dia kena hidup dalam keadaan bebas. Tetapi tidak bebas daripada tuan yang sebenar, itu Allah Ta'ala. Jikalau seorang hamba kena berkhidmat kepada tuan dia, dan ada had yang ditentukan oleh tuan dia. Mungkin kena buat kerja ni, mungkin kena buat kerja ni, sini je mu kena duduk, mu tak boleh pergi tempat lain. Sebab apa? Sebab aku belimu. Maka wahai manusia, kamu ni hamba pada aku. Aku ni tuan kepada kamu. Aku nak suruh buat begini, suruh buat begini, ikut Nabi aku begini. Tiba-tiba mu lawan tuan. Apa jadi kalau manusia lawan hamba? Kalau manusia, sesama manusia yang lawan tuan dia. Bilal dia lawan tuan dia kerana Allah. Dia lawan kerana Allah. Tidak ada orang pada mulanya kesian pada Bilal kecuali orang Islam, tapi nak pergi tebuh dia tu dengan harga yang mahal. Bila tuan dia tahu dia masuk Islam ikut Nabi SAW, dia letak batu di atas dada dia dan berkata Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ahadun, ahadun, dia kata. Tuhan satu, Tuhan satu. Apa ni? Kita ahadun juga hari Minggu. Bini gerak sembahyang subuh, tarik selimut. Bini kata, bang, bangun sembahyang subuh. Ahadun, ahadun. Hari Ahad, hari Ahad. Cuti minggu, tak apa, tak sembahyang subuh pun, siapa dia ajar dia tak tahu. Nampak ni? Bilal letak batu yang besar. Orang boleh pergi angkat batu tu? Tidak ada orang yang boleh angkat. Sebab Bilal hak kepada tuan dia. Tuan dia boleh buat apa sahaja kepada Bilal. Dia siksa Bilal kerana bagi dia Bilal telah melanggar peraturan yang dia sebagai tuan. Ada orang nak pergi beli, tapi dia naik ke harga yang tinggi. Memang dia nak kenakan Bilal. Sehingga Abu Bakar ni kaya, bukan main-main, bukan main-main. Orang Abu Bakar ni orang kaya. Bawa duit memerdekakan Bilal. Dia beli dulu, kemudian dia merdekakan Bilal. Bermula daripada Bilal dimerdekakan, Bilal adalah seorang yang merdeka yang boleh buat apa sahaja dan tidak terikat dengan tuan dia. Tetapi Bilal terikat lagi dengan Allah Tuhan yang sebenar. Boleh faham tak? Baik. Kalau kita nak guna benda ni, kita nak kita nak lawan golongan yang disebut sebagai hak asasi manusia. Tahu tak? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia ni, dia macam agama baru pula atas muka dunia. Dia macam satu agama baru. Kerana bagi dia, kita hidup, kita nak bebas. Nak bebas. Mana sahaja yang bercanggah dengan kehendak manusia,
yang tidak dikira bebas, yang dikongkong, nescaya hak asasi manusia akan bangun. Dia akan lawan. Siapa dia kepala-kepala lah hak asasi manusia ni? Ada 2, 3, 4 ekor. Siapa dia? Ada seorang tu. Ustazah rambut kuning tu. Nampak ni? Tu. Dia report pada Suruhanjaya hak asasi manusia begini sampai Datuk Mufti kita pun kena panggil, tapi bahas dalam tu senyap tak jawab. Walaupun dia lawyer. Dia nak bebas. Dan benda ini diperjuangkan oleh Barat sehingga ada hari untuk bogel. Bogel tengah jalan. Teruk. Sebab nak tunjuk kebebasan. Di bawah hak asasi manusia ni lah LGBT minta hak dia. Macam baru ni lah minta tandah je pun. Mungkin kena ada tandah khas kerana hak transgender. Maka jangan lepas tu kan? Dah. Jadi bising. Transgender ni makna lelaki dia perempuan, perempuan jadi lelaki-lelaki. Dia nak guna tandah mana? Hak jantan nak jadi betina, nak masuk tandah jantan, nampak macam betina. Haru juga tu. Jadi kena guna tandah OKU. OKU pula marah. Kenapa nak guna tandah kami? OKU pun tak terima. Jadi, nak pergi kecil, nak pergi berak mana? Berak dalam sungai tu, lambuk tu. Hajat aduk fikir apa puak-puak ni? Tak payah fikir puak-puak ni. Buang masa fikir puak-puak ni. Ada siapa kat menteri nak pergi jumpa buat apa? Tak payah layan. Berapa ekor sangat nak jadi gitu tak muka dunia ni? Berapa ekor sangat? Komuniti yang kecil lah dia kena bagi hak juga. Bagi hak apa mu buat benda yang Allah Ta'ala larang? Apa ni? Taruh rambut panjang-panjangnya ke perempuan, laki, cukur kepala biar botok gitu. Nasib baik aku tak jadi menteri agama. Lawak ni. Ada atas kursi roda pun gagah lagi bercakap. Sebab gaut duduk di kaki. Bukan gaut di mulut. Kalau bekok mulut tu aku tak mengajar dah. Baik. Jadi kenapa dia jadi gitu? Tadi kebebasan kerana dia tak faham ni. U'budu rabbakum. Dia tak faham ni. Kita bebas daripada semua orang kawal kita, tetapi kita tidak bebas daripada Allah yang mengawal kita. Tak bebas. Dalil kepada Allah mengawal kita, Allah Ta'ala sebutlah Quran. Apa kata Allah? Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Suratul Ra'd. Pada kamu ni, lahu min bayni yadayhi wa min khalfih. Ada kiri kanan, depan belakang, yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat hafazah yang mencatat. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ni kiri kanan kita ni. Ada kiri, ada kanan. Ladaihi raqibun atid. Raqib atid. Catat dan rekod satu. Catat rekod. Bermakna Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Dan benda yang dicatat, benda yang didengar, direkod itu akan ditayang kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Dia pun sebut sebab apa u'budu rabbakum? Sebab apa kena jadi hamba? Allah Taala sebut sebab. Kerana alladzi khalaqakum. Dialah yang menciptakan kamu. Setiap dakwah, setiap tajuk dia kena jadi hamba Allah. Orang tanya, sebab apa kena jadi hamba Allah?
Sebab Allah yang buat kamu. Orang panggil dalil akli anfusi, dalil akli pada tubuh kamu sendiri. Baik. Sekarang ni sebut siapa dia buat kamu. Wahai manusia semua, terutamanya orang kafir, bukan Islam. Siapa yang buat kamu? Tok saya, tok mu siapa buat? Tak jumpa cari. Tak jumpa cari. Almarhum Tok Guni Aziz, dia baca ayat ni. Pergi dekat bagi sumbangan wak siam. Wak siam. Jadi Tok Sami tu bercakap dulu, mula-mula Tok Sami tu bercakap. Tok Sami tu bercakap dialek Kelantan lah. Terima kasihlah Tok Guru mari, dia kata. Gini dia sebut, terima kasih kerajaan begini. Tok Guru bercakap. Tok kata, ni nak tanya ramai-ramai ni. Pok-pok Tok Sami, ramai-ramai. Tok Guru panggil Tok Ayah, pok-pok Tok Ayah ni. Tok kata. Tok demo nama berapa, Tok Guru tanya. Masa-masa tengok. Tak usah kira lah, Tok Wan demo awal-awal ni. Tok demo hok mula-mula tu nama apa? Ya, tak boleh jawab. Tok Guru kata, Tok kawan ni nama Adam. Jadi sebelum dia demo jumpa Tok demo ni, demo ambil dulu Tok kawan ni. Oleh kerana demo tu tak jumpa lagi Tok demo tu nama apa, Tok Wan demo tu, demo carilah. Tapi sementara nak jumpa dengan Tok demo hak sebenar tu, ambil Datuk kawan dulu, nama Adam. Oh, sengih. Tok Sami tu sengih. Masa nak balik tu dia kata serupa Tok Guru, kita Tok Adam juga. Dia kata, jumpa dah Tok Guru kata Tok dia. Adam. Semua kata Adam. Ada kata teori manusia jadi, mana boleh jadi sendiri? Tidak ada benda yang terjadi dengan sendiri. Kecuali ada orang yang membuat benda tersebut. Kecuali Allah. Allah telah sebut dia sendiri. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Mula-mula dia. Allah sahaja. Kita ni berangkai. Kita mari di mana? Ayah kita. Ayah kita mari di mana? Tok Wan. Sampailah. Jumpa dengan Adam lah sekali. Jumpa dengan Adam. Cuma hak ramai-ramai ni ada hak muka Cina sikit. Mungkin Tok Wan kita boleh mari Cina. Mungkin lah. Ada hak saya ni bakal Pakistan, India sikit. Sebab tu yang besar begini ni. Hak lain tu mungkin bakal Korea. Hak ada bakal Siam. Tapi jumpanya tu duk atas kapal Nabi Nuh. Jumpa situ dulu. Atas kapal Nabi Nuh. Sebab hak kafir tu mati belaka dah. Jadi hak duk atas kapal Nabi Nuh tu hak beriman. Kita pun tanya orang bukan Islam, hak tu beriman tu pada Allah, hak kena selamat tu. Kenapa kamu boleh jadi tak beriman? Kalau mu kata agama datuk nenek moyang hak beriman, sepatutnya kena ikut. Jadi tidak ada orang nak beritahu bahawa siapa yang menjadikan. Allah Ta'ala kata, aku menciptakan kamu. Satu, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang terdahulu daripada kamu. Sebab apa tu Allah Ta'ala sebut begini? Sebab ada orang kata, ayah saya lah nikah dengan mak saya, lepas tu jadi saya. Lepas tu toki saya, dia cerita-cerita. Allah Ta'ala ambil tu senang. Kamu dan orang sebelum daripada kamu, semua aku ciptakan. Satu je aku nak kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dalil ni, kalau kita boleh terima, kita akan jadi orang yang menghambakan diri kepada Allah dengan sepenuhnya. Apabila kita menerima Allah yang menjadikan kita, bila Allah sebagai Tuhan kita yang menjadikan kita, yang mana seorang hamba akan ikut cakap Tuhan dia, maka kita akan ikut semua kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi kita bawa mari. Barulah kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun ni kalau kita tengok ayat banyak dalam Al-Quran.
Puasa pun dikait dengan la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hasil daripada puasa kamu bertakwa. Ni hasil daripada menghambakan diri kepada Allah sebab kamu kenal kamu punya Tuhan dan kamu punya Tuhan kamu yang sebenar itu Allah. Kamu akan jadi takwa. Baik. Apa takwa? Takwa ni apa sebut takwa? Takwa. Nabi kata takwa hahuna. Takwanya duduk sini. Dia bukan duduk di mulut, duduk dalam hati. Istilah takwa ni ulama letak banyak. Tapi kita ambil satu je senang. Imtisal awamir wajtinabun nawahi. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Orang yang berjaya buat apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka orang itu adalah sebenarnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang bertakwa. Baik. Itu dia punya syarah kepada ayat yang ditanyakan tadi. Kemudian, bila Syekhul Islam sebut ibadah adalah salah satu yang mencakupi segala sesuatu yang dicintai dan Allah Ta'ala redha. Ibadah-ibadah ni dalam kepala kita, nombor satu sekali kita kena letak adalah dua benda. Satu am, umum, satu khusus. Macam mana am dan khusus ni? Baik. Ibadah yang berbentuk cara menghubungkan diri kita dengan Allah macam semayang, haji, puasa, zakat, zikir. Itu orang panggil khususiyah, khusus. Ibadah ni tidak ada orang yang boleh ajar kepada kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kena situ jelas. Dan tidak boleh reka masalah ibadah. Tak boleh. Haji, Nabi kata, khuzu anni manasikakum. Mu kena ikut aku cara melaksanakan haji. Manasik haji tu mu kena ikut aku. Semayang, sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang. Nak lihat macam mana Nabi wafat dah, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun mengajilah hadis Nabi begini. Sebab nak ikut Nabi lah ibadah khusus. Berdoa, minta dengan Allah Subhanahu wa taala, cara kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa tu sendiri ibadah dah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa tu merupakan ibadah. Minta dengan Allah tu. Sebab tu semayang hajat. Orang panggil semayang hajat. Semayang hajat tu cara nak minta hajat. Paling kurang kita semayang 2 rakaat. Yang penting doa minta hajat tu penting sekali. Kalau kita tak semayang hajat sekalipun, kita berdoa saja, boleh juga. Tapi nak lengkap lagi kita puasa lah sehari. Lepas tu kita bangun malam berdoa. Tanda kita bersungguh dengan Allah Ta'ala. Lepas tu lagi sedap. Boleh faham tu? Semayang hajat, boleh nak semayang. Sebab berdasar pada hari Nabi juga, kalau kamu ada hajat apa dengan Allah Ta'ala, kamu ambil air semayang apa, kamu semayang 2 rakaat. Tu cara, Nabi sebut cara. Nabi sebut kamu, bukan orang lain. Kamu, makna kamu kena buat sendiri. Orang kita tak panggil orang, penuh rumah semayang hajat, beli kereta baru. Lepas tu ambil air semayang hajat tu, jiruh kereta. Duduk 3 hari, degum kereta kat accident. Bukan kereta dia, kereta waktu imam semayang hajat tu. Sepatutnya tak aksiden lah dia tukar semayang hajat. Aksiden juga. Ambil di mana ajaran begini ni? Naik rumah baru, buka kedai baru, buka perniagaan baru. Oh, kalau belah-belah pantai apa nak naik, buk baru, buat buk baru, buk sudah. Baru sudah cak apa nak semayang hajat atas buk. Semayang hajat atas buk gitu. Duk gitu tu lebay.
dalam sungai. Ada hak pening 2-3 orang tu mutah situ dia. Allahu Akbar. Dah. Segala benda baru. Nak sembahyang hajat belaka. Sebab tu Baba Day, orang panggil Baba Day di Thailand tu. Dia kata segala benda nak sembahyang hajat, dia kata. Beli kereta baru sembahyang hajat kereta baru. Beli rumah baru sembahyang hajat rumah baru. Kalau beruk baru dia kata sembahyang hajat atas beruk tu. Dia kata bukan saya kata tu. Saya kut perkataan dia. Dia kata kalau beli beruk baru tu, buat air dia kata mandi beruk tu. Baru rajin sikit. Mengarut. Orang sini biasa tahu ke beruk tu apa? Di Kelantan ada sekolah beruk. Di Kelantan. Tumpak. Dia ada sekolah beruk. Sekolah tu khas untuk beruk. Cikgu tahu bagi cikgu beruk. Dia betul ni cerita ni. Cerita sungguh ni. Jadi saya pun gila tengok. Sekolah beruk tu tengok. Cikgu tu ada. Oh, pandai cikgu tu. Beruk hak pandai sekali harga 1,800. 1,800 harga beruk hak pandai sekali tu. Tak payah sebut tua ke muda, tepuk tangan je. Dia tepuk sekali, kelapa hak hijau tu, hak muda. Dia tepuk 2 kali, boom, naik. Beruk minum air Pepsi. Tak kecil manis beruk. Kita minum air Pepsi, dati lah. Kecil manis tu naik gula tu. Saya kata kenapa pergi minum air Pepsi? Dia kata Ustaz, air Levita tu dia kata lagi hebat beruk tu, dia boleh naik sampai puluh-puluh pokok sehari. Dia gagah. Besok. Hak lekeh sekali 400 setengah. Tu malah sungguh. Hak tu tuan dia tak cakap nak orang panggil nak pukul. Tu tak naik, dia duduk relax. Lah sekali tuan ni naik, beruk pun tengok. Beruk pula jadi tuan. Tuan pula jadi beruk. Awak tu? Tu cerita. Kaya binatang ni kalau kita ajar dia pandai. Manusia je ajar tak pandai-pandai. Baik. Itu adalah ibadah khususiyah saya sebut, mesti kena ikut Nabi SAW. Tetapi ibadah adalah satu yang benda yang dicintai Allah Ta'ala redha. Nak ibadah itu dicintai dan diredai, mesti ibadah tu ikut Rasulullah SAW. Baru Tuhan terima. Syarat dia gitu. Kita tak nak letak syarat kita sendiri, sebab kita ada Tuhan. Kalau kita nak buat ibadah nak ikut kita sendiri, macam kita pula Tuhan. Tuhan dia siapa? Allah lah Tuhan kita. Allah nak mari cerita pada kita sendiri, tak. Mana boleh tengok Allah. Dia bagi cerita pada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi beritahu pada kita. Jadi, kalau orang tu betul-betul keyakinan kepada Nabi, da'ubudu rabbakum, hanya jadi hamba kepada Allah, dia akan ikut Nabi. Yang cuba nak buat ibadah sendiri ni sebab apa? Sebab tak yakin ke Nabi. Mungkin nampak ni? Sebab tak yakin ke Nabi. Kalau yakin, mesti dia ikut Nabi. Oleh kerana dia tu tak yakin dengan Nabi SAW, lalu dia pun rasa nak buat sendiri. Nak buat sendiri macam mana? Tuan kita tetap gitu. Kita bekerja dengan orang, mari pukul 8. Kerja, bos kata mari pukul 8. Pukul 8. Macam mana kalau kita jadi bos? Mari pukul 8, mari pukul 10 orang mari. Mari melenggang. Bos kata, pukul 10 ni, mari kerja. Dia kata, ikut saya, kerja saya. Bos tu kata, ni syarikat aku ni. Dah syarikat bos pun kerja saya. Kenapa tengok dia? Nampak ni? Mu tu kerja dengan aku bayar gajimu. Kena buang lah sekali. Bergaduh dengan bos. Kalau kita bergaduh dengan Nabi, bergaduh dengan Allah Ta'ala, buanglah neraka. Akhirat ni, buanglah neraka. Dunia ni boleh makan nasi lagi. Sebab Allah ni Arhamur Rahimin. Sifat Allah Arhamur Rahimin. Dia boleh beri makan semua pada orang hak lawan dia, hak tak ikut Nabi dia, hak lawan Nabi dia pun dia bagi makan. Tapi, hukuman di akhirat . Karena tu kita berdoa. Apa benda kita berdoa yang semua orang tahu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Lama aku tak faham doa ni walaupun doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia faham dunia hasanah ni dapat duit, dapat tu, dapat ni. Penilaian dia tu berdasar kepada dunia. Dah.
Ad-dunya hasanah, manduk atas muka dunia, boleh ikut Nabi. Orang sesak tak ada makanan pun tapi dia boleh ikut Nabi, lebih hebat daripada orang yang ada duit, kaya tapi tak ikut Nabi. Nilai Allah begitu. Nilai Allah mana ikut Nabi aku, sebab ini Allah Rasul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Allah Taala sebut begitu. Huwallazi, dialah yang mengirimkan Rasul bil huda, dengan hidayah. Apa dia hidayah? Quran ni. Wa dinil haq, dan juga din, cara hidup yang sebenar. Duk pada siapa? Duk pada Muhammad. Ya, kalau kita faham dia ni, senang nak cakap. Tak ada buat bid'ah tu sebab tak faham yang ni je. Kalau faham siapa dia Tuhanmu tu, iaitu Allah Ta'ala Tuhan kepada muka dunia ni, dan mu tu hamba pada Allah, mu kena ikut Tuhan. Sebagaimana mu bekerja kena ikut orang. Kalau mu bekerja tak ikut majikan kamu, kamu akan dibuang kerja. Maka kamu tak ikut Allah Ta'ala, kena buang neraka. Yang ambil taklah kepala biar ingat semua benda tu. Baik. Berupa perkataan, perbuatan, baik batin ataupun lahiriah. Allah Ta'ala, dia suruh kita buat ibadah. Dia akan ajar kepada kita ibadah tersebut. Dan ada bentuk perbuatan, ada bentuk perkataan, bentuk perbuatan, perkataan berkata jujur, menyampai amanah, buat baik, merintah pada suruh pada yang ma'ruf, berjihad memerangi golongan yang kufur, dan juga memerangi golongan yang kufur, baik pada tetangga, baik pada anak yatim. Itu bentuk perbuatan. Bentuk perkataan, berkata benar. Bentuk kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, solat, zakat, haji, cukup lengkap. Menyentuh kehidupan kita ni cukup lengkap. Kalau kita rajin semaya saja, semaya rajin, pergi masjid rajin, tapi kedekut pahit, tak ada juga. Kedekut tak ada masing. Masjid mari, oh mari, tapi kalau Jumaat tu 20 sen, 2 kupang, tung, bunyi sokmo dalam tabung tu. Kalau hari raya je RM1, tu banyak sikit. Hari Jumaat 50 sen, hari biasa 20 sen. Duit dalam bank RM100,000, tanah bayar kereta, kedekut pahit orang panggil tu. Maka dia hubungan dia dengan Allah baik. Baik macam mana? Dia tak buat ibadah yang berbentuk perbuatan ataupun ibadah berperkataan. Semaya semua okey dah, tapi mulut tak jaga, tak boleh jadi juga. Boleh faham tu? Kita berhenti sekat tu sudah untuk malam ni. Kita sambung lagi. Ada ayat yang kedua, itu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sebab apa kita kena u'budu rabbakum? Sebab apa kita kena jadi hamba Allah? Kerana kata Syekhul Islam, Allah Ta'ala ciptakan kita ini tidak lain untuk menjadi hamba dia. Maka kita akan hurai ayat ni insya-Allah pada kuliah kita yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.